My Suara FM. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar My Suara FM. Kita kembali lagi seperti biasa setiap hari Khamis jam 2 hingga 3 petang. Kita dalam slot buka buku My Suara FM. Dan kalau pendengar-pendengar sekalian masih ingat lagi, beberapa 2 minggu lalu kita ada membicarakan buka buku kita. Kita membuka buku bertajuk Lakiku Nego oleh Dr. Haya Bilal kan, tentang beliau bersuamikan suaminya seorang nego berasal daripada Kenya. Dan kali ini kita pun masih bercakap tentang kebetulannya kita bercakap tentang buku ada kaitan juga ni, iaitu Menumpang Teduh Pohon Akasia Somaliland, bukan Somalia. Yang ditulis oleh saudara Muhammad Suhail Ahmad, terbitan Karya Bestari Kumpulan Kangkaf. Ni yang menarik tentang buku. Masih juga kita bercakap tentang buku travelog. Cuma bedanya buku kita pada petang ini adalah buku pertama sebenarnya travelog interaktif pertama di Malaysia. Kerana dalam buku ini juga ada diberikan pautan untuk pembaca-pembaca dapat melihat video yang telah dirakam oleh Muhammad Suhail Ahmad. Dan ini membezakan dalam banyak buku-buku travelog. Maknanya sambil pembaca membaca, mereka boleh lihat bagaimana realiti atau visual yang telah dirakamkan. Dengan cara ini mungkin akan dapat memberikan lebih kefahaman kepada pendengar-pendengar My FM. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada saudara Muhammad Suhail Ahmad. Ya, terima kasih. Ke konti My Suara FM. Jadi buku ini apa kaitannya? Seperti yang kita maklum bahawa saya katakan 2 minggu lalu kita ada bicara tentang buku tentang seorang doktor di Malaysia yang bersuamikan warga Kenya. Jadi buku ini ada kaitannya di mana seperti saya baca dalam buku ini, dalam bab pertengahannya, itu yang membeza Somaliland dengan Somalia ni, kerana bangsa Somalia inilah yang berjuang untuk menyatukan Timur Laut Kenya dan negara Somalia dalam satu peperangan antara tahun 1963 dan 1967. Tu banyak fakta sejarah dalam buku ini. Jadi pada pandangan saudara Muhammad Suhail Ahmad, apa sebenarnya untuk pembukaannya yang membezakan Somaliland? Saya pun baru pertama kali dengar Somaliland ni. Somalia tu biasa tapi semuanya dalam satu benua Afrika kan. Ya. Okey. Terima kasih kepada My Suara FM menjemput saya untuk sesi buka buku kali ni. Bila kita sebut Somaliland, memang secara asasnya ataupun secara mudahnya orang memikirkan Somaliland tu tanah Somali. Itu Somalia lah. Jadi mereka merasa Somaliland tu adalah Somalia. Itulah pandangan saya juga pada awal-awal sebelum saya menjakkan kaki ke Somaliland, sebab saya berkawan dengan 2 orang sahabat yang sama-sama belajar di sini di Kuala Lumpur. Mereka berasal daripada Somaliland. Jadi bila mereka sebut Somaliland, saya sendiri tak boleh nak bayangkan macam mana Somaliland tu. Kalau kita buat carian dalam Google sekalipun, Google Map kan, tak keluar Somaliland. Hanya keluar bandarnya Hargeisa, tapi negaranya Somalia. Jadi dia adalah satu negara yang tidak diiktiraf lah, Somaliland, berbanding dengan Somalia. Secara geografinya kedudukan dia di bahagian utara. Somalia. Dan mereka boleh diistilahkan sebagai self-declared independent state lah. Jadi negara mereka ni tak diiktiraf pun daripada mana-mana dunia. Termasuklah Somalia sendiri tidak mengiktirafnya. Jadi Somaliland ni bukan sebuah negara yang belum diiktiraf lagi lah. Belum diiktiraf. Jadi macam mana kemasukan ke sana? Ada guna visa ke macam mana? Jadi apabila apabila kita buat carian, dia dikatakan Hargeisa, dia hanyalah sebagai, ada sebahagian orang, terutamanya rakan-rakan saya dari Somalia sendiri tak setuju saya buat buku ni. Ada rakan-rakan saya yang tak setuju. Kata saya cuba menaikkan nama Somaliland sedangkan Somaliland tidak wujud. Istilah dia macam tu. Dan seolah-olah cuba untuk memecah belahkan pula bangsa Somali, kerana ada Somaliland, Somalia, sedangkan mereka satu, Somalia. Mereka katakan begitu kan. Tapi Somaliland ni, mereka ada sistemnya tersendiri. Kalau mengikut legalitinya, secara legal, secara perundangan, mereka sudah mencukupi kriteria sebuah negara walaupun tidak diiktiraf. Kerana mereka ada kerajaannya tersendiri, mereka ada sistemnya tersendiri. Sebagai contoh, kalau saya tak pergi, saya pun mungkin akan menganggap dia sebagai sebahagian dari Somalia. Tapi bila saya pergi, rupa-rupanya saya perlukan visa. Tapi visanya tak ada tak boleh didapati daripada mana-mana kerana tak ada kedutaan di negara kita ataupun di mana-mana tempat lain kecuali di UK dan juga
kalau tak silap saya di beberapa tempat di Eropah ada pejabat kecil, termasuk Ethiopia, ada pejabat-pejabat kecil mereka yang seolah-olah seperti kedutaan atau konsulat yang mengeluarkan visa. Jadi macam dalam kes saya pergi, visa tu disediakan oleh sahabat saya daripada dalam, dan bila saya datang saya hanya tunjukkan salinan saja. Maknanya di situ mereka bukan sahaja sebuah negara yang diisytiharkan mereka sebagai negara, sekadar label, tetapi mereka juga sudah ada sistem tersendiri dengan askar tersendiri, polis tersendiri. Oh, ada dari sistem, semua ada. sistem sebuah negara lah. Ya, sebuah negara. Itu yang terus mendengar. Itulah saya pun ada baca tadi sikit di maklumat kan. Somaliland ni dahulunya kenapa jadi seperti hari ni, kerana Somaliland ni dulunya ada dua, satu yang dipegang Britain, satu lagi oleh Itali. Itu yang dia menjadikan macam dia lebih kurang macam ke Jerman kan. Jerman ada dua Jerman dulu kan, tinggal untungnya tembok beli sebagainya, mereka bersatu. Jadi ini yang menariknya tentang buku ini, kerana buku ini akan merakamkan pengalaman 7 hari saudara Suhail di Somaliland tu. Jadi tapi lah buku ni lebih pada cerita pengalaman. Jadi kita tanggap ni sebagai satu buku tentang mencetuskan perang saudara ni. Kalau kat negara-negara seperti Indonesia dan juga di Thailand kan mereka ada dan juga Filipina ada beberapa daerah seperti Aceh, seperti di selatan Thailand kan. Jadi lebih kurang lah mereka mempunyai sejarah panjang sebagai sebuah negara, tapi terlepas negara moden ni, negara bangsa yang ikut PBB takrifan. PBB tu yang kadang susah kan. Sebab sejarah tu dah bermula lebih awal. Jadi pada saudara Suhail sendiri, tentang kalau kita lihat buku ni bagus juga kerana ia dah bentuk berwarna kan, gambar-gambar. Jadi bagaimana saudara boleh dapat idea untuk menjadi buku interaktif tu dengan merakam video? Sebab tu saya tahu di setiap muka surat ni dia ada dia punya kod, apa panggil tu, kod kod bar, tonton ada setiap durasi 37 saat, berbual dengan penegak emas dia ada kod bar dia, dan setiap bab tu adalah dia punya pandangan visualnya. Itu yang saya rasa yang agak unik dan tak pernah berlaku, tapi saudara lakukan. Yang mana daripada mana saudara dapat idea tu? Ya, sebab saya rasa ni benda pertama saya boleh tengok terbulak dan saya boleh tengok dengan langsung. Kalau tak, saya terpaksa membayangkan. Tapi tak ada masalah sebab kita mempunyai imajinasi yang begitu jauh. Sebenarnya imajinasi memberikan ruang yang lebih bebas untuk kita berimajinasi. Tapi kemungkinan imajinasi kita tak tepat kan? Ya, betul. Jadi sebab itu saya memikirkan bagaimana saya nak bawa pembaca supaya sama-sama tenggelam dalam dunia pengembaraan saya ni, perjalanan saya. Kerana untuk pergi ke sana mungkin agak susah, agak payah kan, dengan kos yang tinggi dan sebagainya. Jadi dengan saya menceritakan pengalaman, sekaligus saya meletakkan sekali video, membuatkan orang lebih dapat menghayati pengembaraan tu. Setakat maklum balas saya dapat, memang kebanyakan mereka yang membaca buku ni boleh habiskan dalam tempoh 2 jam saja. Kerana mereka sambil tu mereka memang merasakan seolah-olah mereka berada di Somaliland juga. Jadi alhamdulillah, maksudnya eksperimen yang cuba dibawa oleh saya ni berjaya memberikan kata satu kenikmatan dalam membaca yang dengan cara yang baru lah. Sukar tak bila kita buat buku tabloid ni juga kita merakamkan tu? Ya, memang susah. Memang sukar sebenarnya. Dan saya sendiri ada anak perakam tu guna yang profesional ataupun yang tidak. Saya hanya menggunakan telefon bimbit. Telefon pintar. Telefon pintar. Dan bagaimana bila dia punya kadar pembaca tu kita boleh ukur ke, macam kat YouTube tu kan ada dia punya jumlah rating kan? Ya, kalau di YouTube boleh kita semak lah berapa penonton kan. Okey, tak apa, kita akan bertanya lagi saudara Suhail ni. Kita akan bercakap tentang banyak ni. Bahan buku ni pun saya rasa menarik ni. Dan sebelum kita berhenti berehat, mungkin saudara boleh ceritakan kepada pendengar ringkas bagaimana dapat tajuk pokok akasia ni. Adakah sebab pohon akasia ni paling banyak kat Somaliland ni? Sebab ni pernah jadi slot terkenal di drama. Ya, betul. Memang pokok akasia ni adalah pokok yang merata di seluruh, maksudnya tanah gurun separa mereka ni. Gurun separa maksudnya mereka ni bukan pasir semata. Maksud ada pokok-pokok, dan pokok-pokok tu kering waktu musim panas dan dia menghijau waktu musim hujan lah. Jadi akasia ni, kalau yang dalam kita punya akasia, saya ada satu bahagian ni menceritakan tentang pohon akasia. Sebenarnya terdapat 163 spesies pokok akasia. Wow. Jadi di Asia saja kita ada 32 spesies. Jadi berbeza lah maksudnya spesies di Afrika dan juga Asia. Jadi yang gambar yang saya tunjukkan kalau dalam ni, inilah pokok akasia di Somaliland. Dan kenapa tajuk saya ambil menumpang teduh pohon akasia?
dia sebagai satu lambang. Pohon akasia ni satu lambang negaranya, kawasannya di mana itu adalah makanan untuk haiwan-haiwan ternakan. Kayunya juga digunakan sebagai alat dalam pengembaraan dan juga dalam hidup mereka lah, yang sebenarnya merakam sejarah Firaun Mesir Purba yang menggunakan alat yang sama. Ada saya ceritakan juga di situ. Dan pohon akasia tu umpama tempat kita berlindung daripada tuduhan panas. Dan Somaliland ni adalah sebagai satu negara yang kita sangkakan penuh dengan mungkin peperangan dan pergaduhan pada asalnya, daripada cara kita berfikir bagaimana Somalia tu. Tapi rupa-rupanya ia tidak. Ia adalah umpama kita berteduh di bawah pokok, betapa selamat pohon dan yang boleh amannya. memberikan teduhan dan keselamatan kita pada cahaya matahari. Itulah Sangat-sangat falsafah di buku ni sebaliknya. sangat simbolik ya, sebabnya ada wajah yang sebenar dan tajuknya pun saya rasa memang menarik lah, menumpang teduh. Sebab kita menumpang kan, pokok tu orang lain punya. Jadi kita akan berhenti rehat ketika dengan lagu Mawi Filsuf, Sahabat Dalam Tubuh. Dan kita akan kembali lagi dengan penulis bukunya Muhammad Suhail Ahmad, dan kita akan bercakap tentang banyak lagi tentang negara, rakyat dan juga persekitaran di Somaliland. Dan ingat, dia bukan Somalia. Okey, kita kembali semula dalam perbincangan kita buku-buku Menumpang Teduh Pohon Akasia. Itulah tadi saya sempat baca-baca buku ni, dan juga macam kita bercakap 2 minggu lalu, kita ada cakap tentang rakyat Malaysia berkahwin dengan Kenya. Jadi saya fikir kalau nanti saudara Suhail nanti boleh kemel lah orang Malaysia, sebabnya ada kelebihan dalam buku ini dikatakan orang Malaysia ni dengan berhubung dengan mereka di negara Somaliland ni, kerana tarif panggilan yang sangat murah ya, lebih kurang 30 sen saja seminit. Jadi kalau ada yang kahwin dengan orang Somaliland ni tak ada masalah, sebabnya kalau kita call Indonesia pun mungkin lebih mahal kan. Jadi itulah yang ada fakta di sini perbandingan kadar panggilan ke Malaysia dan dari Malaysia ke sana lah yang menguntungkan hanya kalau kahwin dengan orang Somaliland ni. Jadi pengalaman ke sana bila pertama kali sampai, apa yang saudara rasa berbeza ataupun rasa yang sangat terkesan di negara yang pertama kali sampai di benua Afrika, apatah lagi negara tersebut tidak diiktiraf kan. Jadi mungkin ada pengalaman yang berbeza. Macam saya cerita, sebelum saya pergi memang saya punya andaian tu negara ni negara yang agak menakutkan lah untuk pergi, negara kulit hitam yang biasa dimomokkan dengan kes-kes bergaduh sama mereka kan dan sebagainya. Apabila kalau kita naik kapal terbang, kita tengok bawah, di Ethiopia nampak hijau-hijau je dia punya daratan tu kan. Tapi bila sampai je masuk ke kawasan Somaliland, dia nampak hanya macam tanah-tanah je. Jadi saya dah risau ni. Maksudnya ini mungkin negara yang mundur kan. So, jadi bila saya sampai, perkara yang pertama yang mengejutkan saya apabila mereka membayar tiket parking tu di lapangan terbang tidak menggunakan tunai, menggunakan handphone. Maksudnya telefon bimbit saja digunakan. Berapa kadarnya? Okey, dia tekan, dia macam ada kod je, kemudian dibayar terus tanpa maksudnya cashless society lah. Kemudian selepas pada tu membeli makanan di kedai runcit pun begitu, sehingga ke akhir perjalanan saya memang tidak menggunakan 1 sen pun dalam bentuk. Itu saya baca tu, maknanya tunai. walaupun mereka di Somaliland ni berhidup cara nomad, berpindah ganda, tetapi dari sudut perniagaan tu mereka jauh lebih moden, kerana mereka menggunakan sistem e-tunai ataupun sistem pembelian dalam talian kan. Yang ditulis ni e-dahab dan juga sistem Zaat ya. Zat. Dan mereka dapat talian walaupun di padang pasir dan berpindah ganda, tapi lainnya penuh 4G ya. Ya, betul. Itu rasanya. Sebenarnya maksudnya walaupun mereka, kita tafsirkan, kita kadang ingat padang pasir tu, apatah lagi yang kita ingat padang pasir kaya mewah ni di belah Dubai, belah Arab Saudi kan, belah di belah sana lah. Kalau di belah Afrika ni biasa kita dimomokkan dengan kesusahan, kemiskinan, butuh huruf. Tapi Somaliland ni memang agak maju. Mungkin tak sama. Mungkin dia berbeza. Itu barangkali menyebabkan dia boleh berdiri sendiri. Mungkin sebab mereka bawah jajahan British mungkin. Mungkin juga sebab saya ingat sejarah dia agak panjang juga kan. Sebelum pada tu Kesultanan Warsanggali adalah salah satu kesultanan yang besar. Waktu itu ada kesultanan lain juga kan. Kemudian masuknya Osmania. Jadi Osmania, sehingga di situ kalau kita pergi, saya ada kongsikan cerita di Barbara, salah satu bandar pelabuhan. Di situ banyak bangunan-bangunan yang cantik. Zaman Osmania yang membina masjid. Osmania masih ada sistem air minuman daripada gunung juga dibawa oleh Osmania.
Dan itu memang jelas kalau kita pergi ke Barbara, memang jelas banyak bangunan-bangunan seni bina Osmaniyah. Kemudiannya datang British juga ada bangunan-bangunan yang sedemikian rupa lah. Maksudnya dalam maksud kemodenan fizikal tu, infrastruktur tu memang dah nampak. Tetapi mereka saya dimaklumkan oleh mereka selepas sedikit bacaan juga, apabila perang saudara sesama mereka tu antara Somalia, Somaliland, semua bangsa Somali yang berada waktu itu sekitar tahun 80 hingga 90 tu, sekitar 10 tahun juga di bawah kekejaman Siad Barre dan sebagainya, negara mereka hancur, musnah. Seolah-olah mereka ni selepas 91, tahun 1991 mereka mengisytiharkan kembali kemerdekaan mereka, seolah-olah mereka start from zero, mulakan balik daripada kosong. Membina negara tu balik ya. Jadi negaranya kalau ikutkan apabila berperang, mereka telah banyak yang keluar, termasuklah orang-orang daripada Somalia keluar ke negara Eropah, dan mereka telah hidup tetap di sana dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, mereka telah kuasai. Dan apabila sekarang ini mereka cuba majukan kembali, mereka bawa masuk ke kepakaran-kepakaran daripada luar secara langsung lah. Jadi orang-orang yang telah berada dalam diaspora tu sekarang ni kembali cuba menghidupkan Somaliland. Dan mereka tidak memerlukan kepada bantuan IMF ataupun yang luar. Mereka sendiri yang membina ekonomi itu sendiri. Maknanya di sebuah negara yang baru merdeka lebih kurang, tapi kekuatan ekonomi tu dah terdia ada kan berbanding negara-negara yang lain. Tapi mungkin lebih baik seperti Timor Leste contohnya kan. Sebab dia mungkin sebab fasa pembangunan tu kan telah bermula lebih awal. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar Malaysia FM juga, sebenarnya buku ini menumpang teduh pohon akasia ni, Somaliland bukan Somalia ini, juga diterbitkan bersama dengan Grup Penjejak Tamadun Dunia GPTD, yang kalau saya baca dah ni dia adalah pernah grup ini telah cuba menjejak sejarah-sejarah dunia Islam dan secara kembara, jadi mereka dapat melihat dengan mata. Contohnya pada tahun 2012 saya dimaklumkan grup ini telah sampai ke Kunming, China untuk menjejak warisan sejarah Cheng Ho. Dan itu yang menariknya grup-grup seperti ini, dan ini mungkin salah satu misi mereka ke Somaliland. Jadi kalau satu bab yang saya menarik juga saudara, ialah saudara bercakap tentang dalam bab 10 tentang bangsa Somaliland ni mendakwa mereka ada keturunan asal Nabi, kerana asal usul mereka daripada Bani Hashim, dan juga saya dibaca tentang daripada mereka adalah antara orang asal di Afrika Timur. Jadi ini satu benda yang menarik ni, kerana satu kita kan tak begitu biasanya pengalaman travelog ni tidak dibaca dengan sejarah. Itu yang sebenarnya sangat sayang kebanyakan penduduk kita. Mereka tulis pengalaman-pengalaman kembara masa kini, apa yang mereka dapat lihat dengan mata, tanpa sedikit membuat sedikit penyidikan atau kajian tentang, ataupun bertanya tentang asal usul, leluhur dan sebagainya kan. Itu yang sayang. Ya. Itu antara benda yang cuba ditekankan oleh GPTD juga. Apabila kita pergi suatu tempat, ya, dari apa yang berlaku hari ini sebenarnya sedikit sebanyak ataupun secara langsungnya memang terkesan daripada sejarah yang lepas. Jadi sejarah-sejarah tu ada yang manis, ada yang pahit. Dan mana yang manis itu kita boleh pelajari, dan mana yang pahit tu boleh kita perbaiki. Jadi yang itulah intipati pengembaraan yang kalau kita sebut dalam sajak Imam Syafi'i kan, yang kata jadilah kamu seperti air yang mengalir. Kerana kalau kita jadi seperti air yang bertakung, lama-lama ia akan keruh. Tapi air yang mengalir, lagi dia berjalan, dia tetap jernih. Jadi maksudnya di situ dalam sajak yang Imam Syafi'i maksudkan tu, bila kita mengembara, kita akan lebih terbuka pandangan. Kita akan lebih dapat mempelajari sesuatu yang lebih baik, yang akhirnya memberikan satu kejernihan dalam kita membina sejarah kita pula kan. Dan itu bagi saya akan terhasil andai kata kita cuba melihat juga sejarah-sejarah yang telah berlalu dalam sejarah ini. Macam contoh apabila dia mengatakan mereka adalah keturunan Nabi. Jadi ini juga ada agak kontroversi sebab sumber yang lain-lain. Ada sumber mengatakan ya, ada sumber mengatakan tidak. Pendapat berbagai lah. Sama juga apabila mereka mengatakan, ada salah satu bab tu mengatakan piramid yang pertama, maksudnya piramid awal yang didirikan. Waktu itu saya ditunjukkan ada dua piramid. Dua berbentuk piramid daripada jauh kalau kita tengok. Tapi sebenarnya dalam bentuk gunung lah, dia tak sama seperti di Mesir. Dan mereka mengatakan itu adalah tinggalan tamadun Mesir Purba. Dan apabila dikaji, dan memang sekarang ada salah seorang ahli akademik orang Somaliland sendiri sedang mengkaji, kerana banyak bahan artifak ataupun arkeologi galian mereka telah menjumpai banyak barang-barang yang sama berada di Mesir, yang tinggalan Firaun.
Sebagai contoh yang saya sebut tadi, ada satu tongkat tu. Yang itu antara barang artifak antik yang ada lah. Dan mereka ini dulu dikenali sebagai Land of Punt, di mana mereka ada wangi-wangian yang mana Mesir memang selalu ke sana. Daripada utara Mesir, sebab Land of Punt tu dia daripada pesisir pantai Mesir, sebelah timur sampai ke bahagian Somaliland ni. Jadi sejarah dia tu sangat menarik. Tapi saya bukan menulis ini secara lengkap sejarahnya. Sekadar mengambil sebahagian daripadanya sebagai satu kata apa, tarikan untuk kita cuba mencari lagi sejarah mereka, cuba membaca. Kerana sangat menarik kisah Somaliland yang kita tak pernah dengar. Itulah kita bercakap tentang Somaliland, satu buah negara yang saya pun tak pernah dengar, yang sangat unik sebenarnya. Sebabnya biasa Afrika tu kita biasalah mendengar kan, benua Afrika. Dan itulah yang menarik tentang buku ini, Menumpas Teduh Pohon Akasia. Dan negara ini kalau tidak ditirah, kalau ditirah pun dia adalah negara yang baru, boleh katakan merdeka, dan terperangkap dengan begitu lama dalam perang saudara sama bangsa Afrika antara Kenya dan juga Somalia sendiri. Jadi muncullah negara Somaliland tu. Jadi kita akan bercakap juga, walaupun telah boleh katakan berkerajaan sendiri, mereka ada pilihan raya sendiri, tentera dan semua badan-badan sebuah negara itulah, sistem negara itu dengan penduduknya 3.5 juta lebih kurang. Mereka telah berdiri sebagai sebuah negara, tapi sebenarnya mereka masih dijajah oleh dijajah ni yang menarik ni, saya baca dalam bab sebelah ni. Ni saya rasa bukannya mereka dijajah, kita pun dijajah juga kan. Jadi kita akan bercakap tentang sebenarnya Somaliland ni juga masih terjajah dengan tentera merah, satu bab 11. Saya rasa sangat menarik juga untuk diceritakan. Tapi kita akan berhenti sebentar. Kita juga akan bercakap tentang penjajahan ni sebentar saja lagi dengan saudara Suhail, dan kita akan berehat dengan lagu Ramli Sarip, Wasilah Kau dan Aku. Jadi pastikan temu janji anda sebentar saja lagi. Kita masih bercakap tentang benua Afrika selama 2 minggu. Okay, kita kembali lagi dalam buka buku. Kita bercakap tentang negara Somaliland ni. Jadi itu tadi kami bincangkan tentang, walaupun negara ini belum diiktiraf lagi, tapi telah mempunyai kerajaan sendiri. Dan saya kata ini, tadi saya katakan sebuah ini sama seperti kes di Taiwan, China, Hong Kong kan, yang mana mereka mendakwa telah merdeka. Sebabnya sejarah mereka begitu panjang sebenarnya. Cumanya dalam peta negara bangsa moden yang ditentukan oleh PBB ni, mereka belum diiktiraf lagi lah. Jadi itu saya kata Somaliland ni telah aman. Yang saya baca ni, walaupun dia pada pasir, kawasan tu kawasan bergolak dulunya, tapi sebenarnya paling aman kata penulisnya dalam buku ini. Dan juga tapi kini mereka nanya masih dijajah oleh tentera merah ni. Itu menarik. Saya tadi ingatkan tentera merah ni, saya ingat di China kan, tentera merah tu lebih kurang komunis kan. Tapi rupanya ni satu simbolik ya. Ni apa yang penjajahan sebenarnya? Biar saudara Suhail sendiri cerita ni. Tentera merah yang dimasukkan adalah wujudnya satu kilang Coca-Cola yang terbesar di situ. Jadi adakah orang Somaliland ni suka minum air Coca-Cola? Itu antara yang telah dibawa oleh maksudnya oleh Amerika sendiri, bawa ke Coca-Cola ke situ. Penyebab kepada minuman bikarbonat itu mula dikenali lah. Dan ini adalah satu agenda, bukan sekata saya, tapi kata salah seorang, ada saya sebut ni, Zuckerman budayawan Israel. Dia kata ini adalah salah satu bentuk penjajahan baru yang menggunakan Coca-Cola, membudayakan minum Coca-Cola atas nama Coca-Colanization dipanggil. Dan istilah ini secara tak langsung, dia berlaku secara tak langsung, bukan penjajahan minda ataupun penjajahan fizikal, tapi penjajahan dia lebih kepada bagaimana mengubah cara hidup seolah-olah siapa minum Coca-Cola ni dia ada standard. Dan saya masukkan di sini satu barcode untuk tengok video dokumentari tentang Coca-Colanization ni. Bagaimana kaedah yang sama juga dibuat di kebanyakan negara-negara Afrika yang lain. Jadi sehingga salah satu dokumentari itu ada menunjukkan seorang budak daripada Yaman sekalipun terpengaruh dengan hebatnya Coca-Cola. Mereka sanggup berjalan berpuluh kilometer semata-mata untuk mendapatkan satu tin air Coca-Cola dengan harga yang agak mahal pada waktu itu. Dan ini membuatkan secara tidak langsung cara pemakanan, budaya peminuman tu, minum itu berubahlah. Mula mencari minuman bikarbonat, sedangkan ada fakta yang saya kongsikan juga. Kita tahu Coca-Cola tu sendiri ada banyak kesan-kesan negatifnya jika diambil secara berterusan kan. Dan memang kalau kita jalan-jalan di Somaliland, kalau kita nampak kedai Coca-Cola tu dia merah. Dia punya maksudnya apa nama kedai tu merah betul Coca-Cola, dan dia menarik perhatian kita daripada jauh. Dan bayangkan kilang itu boleh dibuat di Somaliland
dalam keadaan negara itu ketandusan air. Bagaimana? Mereka buat gali air daripada mata air, so gali begitu dalam untuk jadi sumber air tu, untuk dibuatkan air bikarbonat tadi. Dan bahkan tempat mereka ditutup memang dengan tembok yang tinggi, orang tak nampak dalam dia. Bagaimana dia punya kawasan tanah dia pun subur dengan pokok-pokok hijau. Maksudnya bekalan air dia tu cukup, dan mereka telah berjaya untuk mengeluarkan minuman-minuman ni. Bukan saja Coca-Cola, dah mulai ada minuman-minuman lain daripada syarikat Coca-Cola, bukan saja untuk Somaliland tapi bahkan untuk benua Afrika yang lain. Pasal tu benda patut kita renungkan, kita ingat negara maju je macam Malaysia, negara bangun jadi Coca-Cola. Rupanya di Somaliland ni pun ada kilang Coca-Cola dibina di situ. Itu yang menariknya. Dan dalam fakta mungkin saudara perlu pendengar perlu maklum, hanya Kuba dan Korea Utara je tak ada air Coca-Cola ni ya. Itulah. Dalam buku ni juga ada disediakan fakta tentang air Coca-Cola ni. Itulah kalau saya pergi Indonesia tu, saya selalu tengok warna merah ni, tapi itu kartu simpati ya. Tapi yang ni tentang air Coca-Cola, maknanya mudahlah kan, kapitalisme itu, penjajahan bentuk baru datang. Dan juga menarik dalam buku ni juga macam saudara Suhair tulis ni, bila dapat melihat meteor atau tahi bintang jatuh depan mata, tapi orang sana tak kisah pun sebab sana mungkin dah lalu kan. Jadi kadang-kadang pengalaman yang pada negara kita unik dan pelik, pada mereka dah biasa. Macam saya rasa hari tu saya pernah lihat di waktu saya rumah saya kebetulan di belakang Hulu Yam. Saya nak ke Hulu Yam, saya dapati ada satu kereta hujan. Kereta tu membuka tingkapnya. Dan bila saya pintas kereta tu, punya orang Arab, mereka nak bercuti ke Hulu Yam dan mereka melihat hujan. Jadi mereka buka tingkap tu, seronok je rasa. Kita kata macam, lah apa yang seronoknya kan, orang Malaysia ketuk tingkap, dia begitu menikmati, dia buka tingkap nak rasa betul air hujan tu kan. Itu kadang-kadang ada benda yang kita rasa biasa tapi pelik pada orang lain. Jadi tengok pada di mana dibesarkan juga ya. Dan juga dalam buku ini menarik tentang negara yang muda sebenarnya. Negara Somaliland yang saya katakan tadi dihuni oleh berpendudukan 3.5 juta orang, dan sebenarnya sebuah negara yang baru dan jarang-jarang dikenali, dan juga telah mempunyai kerajaan sendiri. Dan saya rasa ini mungkin sebenarnya satu benda menarik, kerana mereka walaupun negara-negara yang dikatakan orang Somalia dan juga masih hidup cara nomad, tapi sebenarnya sangat moden kerana menggunakan aplikasi dalam talian untuk pembayaran dan sebagainya. Itu yang saya rasa berbeza dengan negara-negara yang lain mungkin. Jadi saya rasa antara menarik juga dalam bab ini, saya tengok tentang mana ni saya terlepas pandang ni, tentang keunikan ni juga ada sejarah yang saudara Suhair tuliskan tentang kayu dan juga lukisan dinding di piramid tu kan. Tu yang orang di Somaliland ni mendakwa bahawa piramid terawal ada di sana kan, dan mereka mendakwa, dan saya rasa ada kebenarannya tentang lukisan-lukisan simbol-simbol di dalam piramid tu. Itu saya menarik. Mungkin saudara Suhair boleh ceritakan ni tentang kayu tadi tu, 2 kayu bentuk, dan juga kebetulan saya tengok memang sama dengan lukisan di dinding-dinding piramid tu kan. Saya ingat kalau pendengar dia perlu dapatkan buku ni untuk melihat kena beli. gambar ini kita hanya mendengar cara pendengaran saja. Mereka perlu membeli buku ini dan tengok faktanya dan gambarnya, dan juga perlu tonton video tu kot. Ya, sebab macam kayu yang disebut sebagai hanggul tu. Kayu itu adalah kayu yang sudah sebati dalam budaya hidup mereka, digunakan oleh orang nomad. Apabila mereka nak maksudnya dalam urusan seharian lah, memang digunakan sebagai alat peralatan hidupan harian lah. Dan perkara ini saya sebutkan dalam buku saya, kalau orang yang berminat untuk mengkaji ataupun mengetahui lebih lanjut tentang sejarah berkenaan dengan Mesir Purba yang ada hubungan dengan kawasan Land of Pun ini, kawasan Somaliland yang hari ini ada ditulis oleh Ahmad Ibrahim Awale ni. Dia merupakan geologis dan dia mengkaji secara artifak, mencari artifak-artifak untuk membuktikan bahawa memang benar. Dia sudah mengkaji selama lebih 20 tahun. Dia punya tajuk buku pun saya rasa agak menarik, The Mystery of the Land of Pun Unraveled. Jadi buku itu sendiri saya rasa kalau kita boleh dapatkan di internet lah secara atas talian, memang menarik apabila dibentangkan fakta-fakta berkenaan artifak yang telah ditemui, dan apa yang ada di, sebagai contoh di Dir Al-Bahir ni di Mesir, ada persamaan yang tidak begitu jauh berbeza.
Dan ini menguatkan hipotesisnya ataupun teorinya sendiri bahawa di sini jugalah antara kaum asal Mesir purba. Kerana Mesir purba tu dia bukan sekadar Mesir yang pada hari ini kita lihat tu, tetapi ia membawa sehingga ke pesisir pantai Laut Merah itu, sehingga ke Teluk Eden. Jadi menariklah. Saya rasa kalau siapa yang berminat soal sejarah boleh mencari buku yang itu pula, buku oleh Ahmad Ibrahim Awali. Itulah kita cakap tentang sejarah piramid, satu sejarah besar sehingga antara dikatakan binaan dunia yang paling agung kan, dikatakan keajaiban dunia kan. Tu kata terungkai. Jadi pelbagai fakta tu saya dulu waktu kecil-kecil lalu baca buku sampai ada orang kata bahawa piramid itu bukan ciptaan manusia tapi ciptaan makhluk asing UFO kan. Sampai ada buku sebegitu kan. Dan saya rasa buku sebegitu dulu saya baca mungkin tak ada merit, dia lebih kepada satu mempercayai khurafat. Saya fikir kita patut belajar tentang buku sejarah kan. Setiap bangsa tu ada keagungan dia, dan sebenarnya orang dulu pun ada tamadun dan teknologinya. Kadang-kadang kita di zaman moden terlepas pandang kan, tak mengkaji dengan begitu baik sekali. Jadi buku ini mungkin satu yang menarik untuk memperkatakan tentang sejarah sebenarnya. Dan juga saudara, saya rasa dalam buku ini saya jumpa dalam bab tentang ada makanan sedap, iaitu dikatakan daging paling sedap di dunia. Jadi kalau saya rasa ini satu bab-bab makan ni menarik juga. Biasa kalau kita pergi di mana-mana buku kembara, kadang mereka suka letak makanan-makanan tempatan kan. Jadi benar ke ada daging tersedap di dunia di sana, iaitu daging unta? Kalau kat Malaysia baru ni ada kontroversi tentang kedai daging kan Malaysia dikatakan termahal kan. Contohnya saya tak nak sebut, saya sebutkan satu kedainya, Manate Steakhouse kan, yang dikatakan sebagai paling sedap lah kalau kat Malaysia ni. Jadi kalau mungkin tak ada boleh ulas tu, macam mana benarkah ada daging paling sedap di dunia di Somaliland ni, yang jauh ke benua Afrika ni? Dia bila sebut daging tersedap tu, itu lebih kepada apa yang disebut oleh rakan saya lah sebenarnya. Dia cakap, nak rasa tak daging paling sedap di dunia? Saya kata, apa dia? Daging unta. Jadi saya tak pernah rasa daging unta. Dan saya antara penggila daging kambing. Dan bagi saya, macam saya memang sukalah daging kambing tu. Seolah-olah macam daging kambing tu tak ada tandingannya lah kan. Tapi apabila saya cuba merasa daging unta yang dibawa kan di restoran Golis, kena sebut secara spesifik di mana tempat tu, kerana cara masakan juga akan berikan rasa yang berbeza kan. Jadi apabila saya makan di restoran Golis ni, memang sangat enak, dagingnya lembut, tak tahu nak digambarkan. Umpama kita nak menggambarkan makan durian itu manis, tapi tak boleh nak diceritakan selagi tak rasa. Jadi saya merasainya, dan saya boleh katakan saya mengiyakanlah apabila sahabat saya kata inilah daging tersedap di dunia. Dan memang sedap. Memang sedap, walau bagaimanapun sedap tu agak subjektif kan. Setengah orang mungkin kambing tu sendiri pun dia tak suka. Jadi bagi dia tak sedap. Tapi bagi saya yang penggila kambing, memang saya mencari kambing-kambing yang sedap lah. Mungkin contoh tadi macam Manate punya kedai antara yang tersedap kan. Kata orang lah. Kata orang kan. Jadi mungkin lidah lain-lain kan. Tapi saya bertuju konsep sedap. Biasanya kalau sedap selain rasanya, orangnya, pemakannya. Sebab kalau katakan seseorang raja makan tempat tu, kita kata sedap. Lepas tu buat raja makan kan. Sultan macam Manate tu, saya kata macam Perdana Menteri dan Menteri Kabinet selalu makan tempat tu. Dan saya rasa memang benar lah. Sebab dalam buku ni saudara mengatakan bahawa daging tu dah tak ada stok, tapi disimpan stok menteri kan. Ya, disimpan untuk stok menteri. Jadi saudara Suhail bertuah kan waktu dia pergi tu, sebenarnya stok dah habis di kedai tersebut, tapi ada sikit disimpan untuk masakan khas untuk menteri kabinet di Somaliland ni. Dan kebetulan pemiliknya bermurah hati untuk memberikan sedikit portion bahagian menteri tu. Jadi saudara bertuah lah sebab dapat bahagian menteri tu. So kalau kat Malaysia bahagian orang makan tu menentukan dia punya standard quality tu. Betul. Mana sah lah tu. Kalau menteri makan tu memang kat Malaysia pun lebih kurang lah tu. Kalau menteri makan tu dikatakan termahal, tersedap, tak agung rasanya dan sebagainya kan. Dan juga dalam bab-bab terakhir ni, sebab saudara Suhail ni rupanya juga ada selain daripada aktivis daripada GPTD, Grup Penjejak Taman Dunia tu, juga aktivis ABIM ya, Angkatan Balik Islam Malaysia. Jadi dalam buku ini saudara Suhail mungkin telah menceritakan tentang pengalamannya dan juga adabnya bertemu rakan-rakan yang sepanjang pengajian. Saya dimaklumkan beliau dalam buku tulis pengalaman beliau juga pernah mengikuti jemaah tabligh kan di Terengganu selama 2 bulan ya. Jadi beliau telah biasa tak adab bertamu tu, yang jadi beliau pergi ke sana dengan rakan-rakan juga. Dan ada dalam bab ini juga diceritakan tentang markas tabligh terbesar di Afrika. Jadi sepanjang ke sana saudara juga terlibat dengan jemaah tabligh di Afrika juga. Saya sebelum ni saya memang pernah terlibat dalam markas saya duduk di markas
tabligh di Terengganu selama 2 bulan untuk inilah untuk Quran lah. Tapi selepas pada itu saya tidaklah mengikut secara tetap secara langsung menganggotai jemaah tabligh. Cuma apabila saya pergi di sana, saya dibawa ke markas tabligh yang dikatakan terbesar di Afrika, di mana umat Islam dari gerakan tabligh ni berkumpul di situ pada satu tarikh yang saya tak ingat ada ditulis di situ. Di situlah tempat saya bertemu dengan seorang orang Somaliland yang boleh bercakap bahasa Melayu. Jadi daripada situlah menyebabkan dia mengeluarkan satu pernyataan bahawa orang Malaysia, tabligh Malaysia belum sampai lagi ke sini. Tolong beritahu kepada orang tabligh di Malaysia. Jadi saya rasa ini adalah salah satu medium saya untuk beritahu kepada semua pengikut ataupun siapa yang mengikut jemaah tabligh, pergilah ke sini. Kerana bagi mereka kata apabila mereka mengajak orang daripada Malaysia dan Indonesia datang ke sini, ke Somaliland, mereka semua takut. Antara lain ketakutan mereka adalah lebih kepada sebab memikirkan Somalia tu. Ya, kita biasa ingat, kita ingat bahkan kalau laut pun tak selamat kan. Kita pernah ingat kapal tangki Malaysia disamun oleh pengganas di Somalia tu kan. Biar kita, pemikiran kita itulah. Tapi seperti kata Saudara Suhail, sebenarnya berbeza kan, keselamatan mereka lebih selamat. Bahkan kata dalam buku ini menceritakan bahawa di Somaliland ni sangat-sangat selamat dan tak perlu pun kawalan keselamatan sebagaimana yang dipropagandakan oleh Barat, seolah-olah di sana tak selamat. Dan itu satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahawa perlunya ambil ejen-ejen Barat di sana sebagai pengawal keselamatan kan. Dan sebenarnya macam saya baca buku ini mengatakan bahawa keluasan sebenar untuk markas tabligh ni 317 kaki persegi ya, iaitu bersamaan dengan luasnya taman tema air Legoland di Johor Bahru. Jangan main, markas tabligh pun besar bukan kecil bukan kecil anak. Dan ini satu pengalaman yang menarik. Saudara, dalam bab ni ada juga ditulis bahawa ini satu perjalanan selama 7 hari Saudara Suhail daripada Hargeisa ke Barbera. Ya, betul ke Hargeisa ke Barbera. Merentasi 20 batang sungai. Memang sana banyak sungai. Ya, memang banyak sungai. Jadi merentasi itu saya ingat orang kena baca lah macam mana saya merentasi. Itu yang menarik ni. Sebenarnya buku-buku seperti ini sampai kita mencerita kepada pendengar-pendengar Malaysia FM, sebenarnya mereka kena mengalami perasaan tu dengan baca. Sebab tu kita mempromosikan slot buku-buku ni. Kena buka kan, dengar je tak boleh. Jadi itu dah satu pengalaman yang supaya mereka dapat merasai tentang bagaimana kembara. Mungkin hari ni mereka tak ada rezeki untuk berpergian, jadi baca buku ni dapat membawa semangat kita kan untuk kita melihat pengalaman orang lain. Kata pepatah Melayu, jauh perjalanan luas pemandangan. Jadi untuk kata-kata terakhir, mungkin Saudara Suhail boleh memberikan pesanan kepada kita punya pendengar-pendengar Malaysia FM, apa pengalaman yang saudara rasa yang best yang saudara balik daripada Somaliland ni, yang saudara rasa mengesankan hidup saudara mungkin? Lebih kepada kalau secara umumnya yang lebih besar kesannya pada saya adalah bagaimana kita melihat maksud perspektif lah dari sudut pandang kita bagaimana dalam satu isu ataupun satu perkara. Ianya sudah tentu bukan satu aliran, maksudnya satu perspektif, maksudnya satu pandangan. Tentu ada pandangan-pandangan lain. Jadi pandangan-pandangan itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana latar belakang kehidupan kita, latar belakang sejarah, dan banyak juga latar belakang bagaimana media memainkan peranan menceritakan suatu isu ataupun perkara tu. Jadi di situ kita sebenarnya yang perlu memilih jalan mana yang kita ingin melihat suatu isu tu. Kita sebenarnya ada banyak pandangan sebagaimana saya ceritakan. Bila saya menceritakan Somaliland ni sebagai satu negara yang lain daripada Somalia, terus terang saya katakan beberapa orang daripada Somalia agak marah pada saya apabila menyatakan tentang Somaliland. Semangat kebangsaan tu kan. Ya, semangat dia kata mereka dalam satu bangsa Somali yang sama. Kenapa perlu dipecahkan? Tapi apabila kita melihat dalam perspektif orang dalam Somaliland, inilah apa yang saya ceritakan. Saya menceritakan tentang perspektif di dalam Somaliland itu sendiri, bukan di luar. Di luar mungkin ada perspektif yang berbeza. Sebab itu kalau kita melihat apa segala isu pun, dia ada banyak dia punya pintu-pintu dia. Jadi bagaimana cara kita melihat itu adalah pilihan kita, dan kita perlu dalam bahasa Inggerisnya agree to disagree. Kita perlu bersetuju untuk tidak bersetuju. Maksudnya kita kena meraihkanlah pandangan yang macam-macam, dan sudah tentu pandangan tu ada dia punya sumber-sumber ataupun hujah-hujah di sebaliknya, dan itu adalah benda yang perlu dipelajari dalam kita mengembara khususnya. Kerana pengembaraan itu perlu melahirkan kita menjadi seorang yang lebih baik dari hari ke hari lah.
Kalau tidak, ia hanyalah sekadar suka-suka saja Kita kan. ambil pengajaran kan. Ya, Saya rasa betul. itulah penulis telah menceritakan perspektifnya tentang Somaliland, dan saya rasa tak ada isu tentang Somaliland atau Somalia, sebab seperti kita pergi ke Aceh, berpetualang ke Aceh, orang Aceh pun mendefinisikan mereka sebagai sebuah negara merdeka. Kalau kita mencerap, begitulah jawapannya. Dan saya rasa buku ini memang buku terbaik kepada rakyat Malaysia yang lain. Mungkin kita tak akan ada peluang, sukar untuk berpergian di sebuah negara yang masih belum diiktiraf. Dan ini satu pengalaman yang menarik, seperti mana kita rasa kehebatan tentera Malaysia yang di sewaktu berlaku kejadian Black Hawk Down tu kan. Jadi kita rasa ini pun sebenarnya menimbulkan tanda tanya, negara ni macam mana, rakyatnya macam mana, persekitaran macam mana, dan anda hanya dapat menyelesaikan persoalan itu dengan membaca buku Menumpang Teduh Pohon Akasia, Somaliland Bukan Somalia, yang diterbitkan oleh Kaya Bestari, kumpulan Kangkaf, tulisan Muhammad Saiful Ahmad. Jadi anda boleh dapatkannya di kedai-kedai buku terpilih, termasuk di kedai buku Kangkaf, juga di kedai-kedai buku misalnya katakan juga dalam talian, dengan harga ringgit Malaysia RM28 saja. Dan saya sangat berbaloi kerana buku ini sangat berwarna-warni, dengan gambar-gambar lagi, dan cover yang semua dihasilkan oleh saudara sendiri ya. Dan juga ada satu interaktif video ini yang jarang-jarang berlaku. Jadi kepada semua pendengar Maris FM, anda kena memiliki buku ini. Dan jangan lupa temu janji kita minggu depan setiap Khamis jam 2-3 petang, dan juga jangan lupa juga bahawa minggu ini telah bermulanya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi sepanjang 2 minggu, seminggu lebih, pastikan anda mendapatkan buku-buku terbaru di pasaran di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang kali ini dibuat di MAIP di Serdang. Terima kasih. Salam hormat. Jumpa lagi minggu hadapan.